dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Kita sama-sama sedikit lalu dan juga khusus yang akan sampaikan kepada anggota Islam apa yang berkhusus untuk mengikuti sisi kulit mata khas kepada ini setelah obat dengan usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتم رواه Bukhari. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat agama dan ketaatan, kerana kita dapat berada di dalam tempat ini adalah satu nikmat yang besar. Kita berada di dalam majlis ilmu adalah satu nikmat yang besar daripada Allah. Kerana tidak semua orang yang Allah pilih untuk berada di dalam majlis ilmu, walaupun diberikan umur, diberikan ruang dan peluang, diberikan saat kelapangan dan sehat. Tetapi ruang ini tidak semua dikurniakan oleh Allah kepada hamba-Nya. Inilah satu anugerah yang terlalu besar yang Allah berikan kepada kita. Kerana kita bukan sekadar untuk berada di dalam majlis ilmu, tetapi kita sedang meraih rahmah Allah. Kita sedang meraih keampunan Allah. Kita sedang menadah keberkatan daripada Allah. Dan kita sedang menerima hidayah daripada Allah. Dan kita sedang dianugerahkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang kita buat ini kita rasakan tidak ada apa-apa, tetapi pada sisi Allah adalah suatu perkara yang besar. Dan hidup kita terus berjalan daripada hari ke hari. Berubahnya matahari, siang dan malam,
maka begitulah keadaan umur kita yang kita tidak tahu bilakah sampai kepada titik noktahnya. Sebab itu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahawasanya sesuatu amalan itu, kehidupan ini bergantung kepada akhirnya amalan kita. Satu hari Sufyan Ats-Tsauri menangis teresak-esak dan diperlihat oleh muridnya, dan muridnya bertanya kepada gurunya, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, wahai guru, kenapa aku melihat engkau menangis setiap malam?" Maka kata guru, murid ini iaitu Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, aku menangis bukan atas sebab dosa-dosa, tetapi aku menangis kerana aku takut saat kematianku, apakah Allah Ta'ala akan mencabut nyawa, akan mencabut imanku, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kerana aku tidak tahu keadaan akhir kehidupanku, sama ada pengakhiran kehidupanku dengan kebaikan atau pengakhiran kehidupanku dengan kejahatan dan kemaksiatan. Kita tidak boleh tenang, tuan-tuan, selagi tidak berakhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Ada orang yang hidupnya dalam keadaan yang baik, tetapi diakhirkan dalam keadaan yang tidak baik. Na'udzubillahi min zalik. Ada orang yang bermula hidupnya dalam keadaan kemaksiatan dan ketaatan, tetapi pada pengakhiran hidupnya dalam keadaan yang baik dan beriman kepada Allah. Ada orang yang hidupnya pada awalnya Islam, tetapi pada akhir kehidupannya dalam keadaan ia menyekutukan Allah dan keluar daripada Islam. Sebab itu aku takut, kata Sufyan Ats-Tsauri kepada muridnya, kerana aku tidak tahu bagaimana pengakhiran. Sebab itu, tuan-tuan, ketika Allah memberikan kita modal untuk hidup ini, apa yang kita buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan bergeser dua tapak kaki anak Adam besok di padang mahsyar selagi tidak selesai ditanya oleh Allah beberapa perkara. Yang pertama, perihal umurnya. Yang kedua, perihal akan hartanya. Yang ketiga, perihal ilmunya. Tuan-tuan, sebab itu kata ulama, seseorang yang tidak tahu ini, ia takut akan tidak tahunya, kata ulama. Kejahilan seseorang yang tidak tahu itu adalah ketika saat ia tidak tahu sesuatu perkara. Tetapi kejahilan seseorang ahli ilmu ketika saat ia tidak beramal akan perkara yang ia tahu, kata ulama. Saat kita ini bodoh dan kita tidak tahu perkara tersebut, kita dinamakan jahil. Tetapi berbagi orang yang ada ilmu, yang banyak ilmu, yang tahu serba-serbi banyak perkara, ketika ia tidak beramal dengan ilmunya, maka kata ulama, itulah kejahilan bagi ahlul ilmi. Kita ini sebenarnya banyak tahunya, tetapi kita tidak boleh mendapat manfaat daripada pengetahuan kita. Kita ini banyak ilmunya,
tetapi kita tidak mendapat kemanfaatan daripada ilmu yang kita ada. Kalau kita berbincang, kita boleh berbincang tentang ilmu, tetapi tatkala kita berbincang tentang manfaat ilmu, apa yang kita perolehi daripada pengetahuan yang kita ada. Banyak mana amal saleh kita yang telah kita amalkan daripada pengetahuan kita. Banyak mana kejahatan yang telah kita tinggalkan daripada pengetahuan yang kita tahu tentang kejahatan itu. Tetapi jika pengetahuan ini cuma pengetahuan yang tidak boleh menjadikan kita meninggalkan kemaksiatan dan kejahatan, jika pengetahuan demi pengetahuan ilmu yang ada pada kita tidak boleh menjadi asbab untuk kita beramal dan menjadi lebih baik daripada masa ke semasa, maka kita adalah orang jahil pada sisi Allah. Sebab itu, besok orang yang akan dipanggil oleh Allah dan diheret masuk ke dalam neraka adalah ahlul ilmi. Ketika Allah panggil kita tahunya banyak, tapi Allah kata kamu satu pun tak beramal dengan ilmu kamu. Maka Allah arahkan malaikat campakkan diri kita ke dalam neraka. Kita ingat yang wajib itu hanyalah tutup aurat. Tutup mulut itu wajib muslimat. Kita ingat kemaksiatan itu hanyalah dengan meninggalkan salat, meninggalkan sombong itu wajib, tuan-tuan. Kita ingat dengan melaksanakan puasa Ramadan, menahan makan dan minum itu suatu kewajipan. Kita tahan diri kita daripada rasa lebih baik itu satu kewajipan. Sebab itu ulama Abi Yahya bin Abi Zakaria menyatakan, aku heran orang yang melakukan satu kewajipan tetapi ia meninggalkan satu kewajipan yang lain. Pada akhir-akhir dalam minggu ini, tuan-tuan, saya selalu ulang perkataan ini dalam kuliah saya. Kita rasa kita hebat, rupanya kita hina pada sisi Allah. Kenapa, Ustaz? Sampai hari ini kita tak boleh buang dunia dalam semayang kita. Mana kehebatan kita? Sampai hari ini, umur kita mencecah 60 tahun, kita tidak mampu membuang dunia ketika kita berada di dalam salat. Mana kehebatan kita? Mana ketinggian kita? Mana yang kita kata kita rasa lebih baik daripada orang lain? Walhal kita tak mampu pun buang dunia dalam semayang. Kalau dalam semayang kita tak mampu buang, mampu ke kita buang luar semayang? Dalam semayang masih memikirkan hal selain Allah, urusan orang lain, urusan perniagaan, urusan itu, urusan ini. Tuan-tuan, tak boleh ke bagi masa dengan Allah? Apakah umur kita ini hanya untuk dunia 24 jam? Tak bolehkah kita bagi masa dengan Allah? Tak ada ke dah masa kita untuk Allah Ta'ala, tuan-tuan? Dah tak ada ke masa kita ini untuk Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita? Kita hidup hari ini kerana pemberian Allah.
Saya hidup pada saat ini dan hari ini kerana pemberian rahmatnya. Saya tak tahu pun saya boleh hidup hari ini. Tuan-tuan tu tak tahu yang tuan-tuan boleh hidup hari ini. Tapi Allah bagi kita hidup. Allah bagi peluang kita hidup. Kenapa tuan-tuan Allah bagi kita peluang hidup lagi hari ini? Sebab kita telah sia-siakan peluang hidup kita zaman muda kita dulu. Tuan-tuan, tinggal semayang berdosa, tinggal belajar fardu ain ni berdosa. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Bilakah kita baru mula berjinak-jinak dengan majlis ini? Kalau saya jawab, Ustaz, saya baru jinak-jinak dengan majlis ilmu ni masa umur saya 40, Ustaz. Tuan-tuan, kita akil balik umur 15 tahun. 25 tahun kita melakukan dosa kepada Allah tanpa kita sedar. Ustaz, saya baru duduk dalam majlis ilmu baru 3 tahun ini, Ustaz. Umur kita yang lepas di dalam kemaksiatan dan kemurkaan Allah. Kerana hadis yang sahih dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi Islam laki-laki dan Islam perempuan. Dan wajib di situ disebutkan kepada kita adalah wajib aini. Sehingga selesailah tentang ilmu fiqh. Selesai tak tuan-tuan fardu ain kita pada fiqhnya? Selesai tak pada tauhidnya? Selesai tak pada tasawufnya? Kalau tak selesai, kita berhenti mengaji, kita berdosa, tuan-tuan. Kita memang semayang, kita memang puasa, tapi semayang dan puasa kita tak jadi apa-apa dalam hidup kita. Tuan-tuan, tentulah orang yang telah semayang 60 tahun, semayang ini boleh menjadi asbab ia menjadi lebih baik. Kenapa aku tak baik-baik lagi? Kenapa mulut aku ni masih tak boleh jadi mulut yang baik, masih maki orang, masih kata orang, masih buka aib orang? Dan aku telah salat 50 tahun. Aku telah salat 60 tahun. Aku telah salat 70 tahun. Kenapa aku tak boleh jadi baik? Rupanya salat kita ni Allah tak pandang pun. Bukan saya cakap, Allah cakap dalam Quran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Macam mana sembahyang kita boleh cegah fahsyak munkar? Sebab kita sembahyang tak ingat Allah, kita tipu Allah, kita bohong Allah, kita main-mainkan dia. Tuan-tuan, kita ni orang tua-tua, kalau ada orang muda cakap dengan kita, muka dia pandang tempat lain, kita marah tak? Marah tak tuan-tuan? Kita cakap dengan dia, muka dia pandang tempat lain, marah tak? Marah. Kita kata budak ni tak ada adab. Langsung kita kata budak zaman sekarang. Kan? Tuan-tuan, kita sedang cakap dengan Allah, akal kita, hati kita berpaling daripada Allah. Kita dah buat Allah Ta'ala ni 60 tahun. Kita dah buat begitu 70 tahun dengan Allah.
Kita dah buat macam tu 40 tahun dengan Allah. Allah masih bagi kita peluang lagi. Allah masih bagi kita ruang lagi. Tuan-tuan, ketika kita rasa kita ini berada satu tempat yang bagus, sebenarnya silap. Selagi kita tidak berada di alam akhirat pada suatu dan keadaan yang bagus, bermakna kita belum mengetahui tempat kita. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kemuliaan, harta, pujian orang, semua kita tinggalkan satu-satu. Hakikatnya yang kita akan tahu setelah kita berada di satu bilik yang sempit. Nama bilik itu liang lahat. Kita dah siap belum, tuan-tuan, untuk kita menginap di bilik tersebut? Kita dah bersedia belum kita nak duduk di bilik itu? Kita dah reda belum kita nak check in di bilik itu? Yang serve kita malaikat. Tuan-tuan, maka hidup ini adalah peluang kita untuk kita menuju kepada akhirat. Bekalan ini, tuan-tuan, yang kita buat selama ini kena memastikan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang itu, kata ulama, tanda amalannya diterima oleh Allah? Semakin dia buat baik, semakin sedikit maksiatnya. Tuan-tuan, pemarah ni dosa tak? Kita tak mampu lagi kan buang marah? Kenapa kita boleh marah orang, tuan-tuan? Sebab kita rasa kita hebat. Kita marah orang sebab kita rasa kita hebat. Kita rasa kita kuat. Kita rasa kita bagus. Sebab itu kita berani marah orang. Cuba kita rasa kita kecil, tengok. Cuba kita rasa kita lemah, tengok. Tuan-tuan, daripada sifat besar diri dan sifat sombong itulah lahirnya beberapa mazmumah yang lain. Cuba kita rendah diri, tengok. Kita rendah diri, tengok. Sebab apa kata Nabi SAW? Siapa-siapa yang rendah diri, tempatnya Allah angkat. Allah angkat ini tempatnya ni pada sisi Allah, bukan pada sisi manusia. Tempat apa, tuan-tuan? Tempat orang saleh. Mana tempat orang saleh? Orang saleh, Allah bagi kepada dia ketenangan, sakinah. Kenapa dia tenang? Sebab dia selalu dengan Allah. Kenapa dia tenang? Sebab dia selalu ingat Allah. Kenapa dia tenang? Sebab dia tak lupa Allah. Siapa cakap ni Ustaz? Kan Allah sebut dalam Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau nak tenang, jangan lupa dia. Macam mana hidup kita nak tenang? Kita asyik lupa dia je. Macam mana hidup nak tenang? Semayang pun lupa dia juga. Jalan lupa dia. Tidur lupa dia. Baring lupa dia. Bercakap lupa dia.
Macam mana Ustaz bercakap lupa dia? Bila kita rasa kita ni pandai, kita lupalah dia. Bila kita rasa kita bagus, kita lupalah dia. Saat kita lupa dia itulah, saat itulah kita melakukan dosa dan maksiat. Tuan-tuan, kita ni kalau tak ada rahmat Allah, nak angkat tangan takbir pun tak boleh. Ya ke Ustaz? Ya? Zaman muda dulu kita tinggal semayang, kenapa? Kita bodoh. Dulu-dulu yang kita tinggal semayang tu kita bodoh ke? Kita tak tahu ke yang semayang tu wajib? Dulu-dulu yang tak pakai tudung masa zaman muda tu bodoh ke? Yang tutup aurat ni wajib? Tak. Masa tu kita sombong. Dan masa tu kita tidak mendapat hidayah dan taufik Allah. Allah tak pilih kita jadi orang semayang. Allah tak pilih kita buat benda baik. Walaupun kita tengok benda baik. Kita tengok orang semayang. Kita tengok orang semayang Jumaat. Tapi Allah tak bagi kita. Walaupun kita duduk di kalangan orang yang baik, tapi kita tak mampu jadi orang baik. Inilah yang kita takut. Ketika saat kita lupa Allah, saat itulah Allah mencabut ketenangan di dalam qalbun kita. Tuan-tuan, berarti hidup kita resah. Kita resah dengan duit, kita resah dengan komitmen, kita resah dengan banyak benda. Macam ni tuan-tuan. Belajar ingat dia. Belajar jangan lupa dia. Saya selalu cakap, tapi saya minta dengan Allah, jangan kau cabutkan anugerah ini. Saya ada 3 sekolah tuan-tuan. Komitmen saya sebulan sekarang hampir 100,000. Duit api, duit makan minum, belajar-belajar, sagu hati, hampir 100,000. Sekolah saya tak kena yuran. Siapa dia, anak orang kaya, anak orang miskin, anak siapa pun. Tuan-tuan pun tahu saya bukan jenis orang yang bawa tabung hulu kilir. Tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan yang ikut media masa saya, Facebook saya, jarang saya buat kutipan apa. Saya belajar tuan-tuan. Dan saya tak belajar. Dulu, 20 tahun yang dulu, saya suka buat kutipan. Pergi ceramah aja saya buat. Pergi ceramah aja saya. Apa yang saya dapat? Saya resah tuan-tuan. Sampai nak bagi sagu hati, sampai nak bayar bil api air sekolah, saya resah. Saya pernah putus duit nak belikan budak-budak saya. Dan saya berfikir, apa salah aku ni? Aku buat baik. Yuran tak minta, apa pun tak nak tolong orang. Kenapa aku masih resah lagi ya? Kenapa aku masih gelisah ya? Lama-lama tuan-tuan baru saya sedar. Allah ajar kita, kita tak nak ambil rupanya. Masa tu saya nangis tuan-tuan. Masa itulah air mata saya jatuh. Ketika saya sedar yang saya salah. Rupanya aku lupa dia. Kepala aku ni banyak fikirkan tentang dunia yang belum pasti jadi milik aku.
Kepala aku ni banyak memikirkan tentang dunia yang pada tangan orang lain. Nabi suruh kita berputus asa akan sesuatu yang ada pada tangan orang lain. Tapi engkau masih harapkan orang lain daripada aku. Engkau lupa apa yang aku sebutkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kenapa kau tak serah dengan aku? Kenapa kau tak bersandar dengan aku? Kenapa kau tak nak percayakan aku? Macam itulah seolah-olahnya saya ubah diri saya, tuan-tuan. Saya tak nak percayakan orang, saya tak nak bergantung dengan orang. Saya pegang. Saya percaya dengan Allah, saya serah dengan Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Bukan saya nak tunjuk diri saya, tak. Saya bercakap ini apa yang saya lalu bertahun-tahun. Tuan-tuan, segi mata dan pandangan tuan-tuan 100,000 sebulan, satu angka yang besar. Bertahun tuan-tuan Allah selesaikan. Dan saya tak tahu dari mana datangnya. Sebab itu kadang-kadang saya menitiskan air mata kerana saya melihat akan anugerah ini pada insan yang masih banyak buat salah kepada Allah. Walaupun Allah memerintahkan kepada kita allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah Allah. Waktu kau berdiri ingat dia, jangan lupa. Waktu kau duduk ingat dia. Waktu kau baring pun ingatlah dia. Kemudian Allah perintahkan kita apa? وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Kau fikirlah, ada otak tu fikirlah, ada akal tu fikirlah. Apa benda yang kita nak fikir, tuan-tuan? Apa yang Allah bagi kita ni, fikir. Harta yang Allah bagi kita, fikir. Hidup ni fikir, tengok semua benda, fikir. Bila kita pandang langit, bumi, apa yang berlaku keliling kita, kita mula takut dengan Allah Ta'ala dah. Kita tengok sana sini gempa bumi. Kita tengok air mula naik, salji mula nak cair. Sekarang ni dah makin panas, tuan-tuan. Sampai tahap 38 tempat kita. Kita mula takut dengan Allah. Ya Allah, aku tengok perubahan alam ni, aku tak mampulah nak lawan kau, ya Arhamar. Kita tengok nikmat yang Allah bagi pada kita. Tuan-tuan, harta yang Allah beri kepada kita, jika bertambah harta itu tidak bertambah kebaikan di dalam hidup kita, bermakna Allah sertakan dalam nikmat itu adalah kemurkaannya yang disebut istidraj. Kau minta panjang umur kan? Aku bagi. Makin panjang umur kau, makin kuat kata orang. Kau mintakan panjang umur. Kau mintakan nak duit lebih kan? Nak rezeki luas kan? Aku bagi, kata Allah. Tapi makin banyak duit, makin kedekut kita. Makin banyak duit, makin simpan kita. Makin banyak duit, makin peluk kita. Makin banyak duit, makin sayang kita dengan dunia ni. Tuan-tuan, bila kita nak selesai dengan urusan dunia ni? Bila? Tidur fikir dunia, duduk fikir dunia, semayang fikir dunia,
Di rumah fikir dunia, di surau cakap dunia. Bila nak berhenti ni? Bila? Bila nak selesai ni? Bila nak selesai ni? Bila nak selesai ni? Sebab itu tuan-tuan, ulama disebut di antara orang yang terhalang taufik Allah Ta'ala. Satu, mereka yang sibuk dengan kenikmatan tapi tak pandai nak bersyukur dengan Allah. Sibuk nikmat itu, nikmat ini, nikmat ini. Tapi buat baik pun malas lagi. Nak duit lebih, tapi sembahyang sunat tak nak lebih. Nak harta lebih, tapi sembahyang malam tak nak lebih. 2 rakaat dah lah. Tuan-tuan, saya tahu, tuan-tuan tahu kan, duit tak bawa masuk kubur kan. Yang bawa masuk kubur ni sembahyang ni, mengaji ni. Sembahyang malam tu, baca Quran. Tapi yang nak bawa balik, kenapa kita tak buat? Kenapa kita sibuk akan benda yang kita nak tinggal? Patutlah Allah kata kita bodoh. Benda yang kita nak tinggal, kita himpun banyak-banyak. Benda yang kita nak bawa balik, kita tinggalkan. Bodohlah kita. Kedua, apa kata ulama? Mereka yang cintakan ilmu, tapi mereka malas untuk beramal dengan ilmu. Ini juga fitnah ilmu dipanggil. Kita mengaji banyak. Mengaji sana, mengaji sini. Tapi ilmu tu tak menjadi manfaat atas kita. Tentang Imam Ghazali sebut macam ni. Ilmu yang manfaat, makin mengaji, makin takutkan Allah. Kita makin mengaji, makin jadi ayah yang baik. Makin mengaji, makin jadi suami yang baik. Orang perempuan makin mengaji, makin jadi ibu yang baik. Makin jadi isteri yang baik, makin jadi anak yang baik. Ada satu hamba Allah jumpa saya baru-baru ni. Ustaz, saya ni Ustaz, saya boleh masuk syurga kalau saya jaga orang tua saya. Tapi saya tak tahan dengan kainah ayah saya Ustaz. Tuan-tuan, kalau begitu senangnya syurga, semua anak-anak boleh masuk syurga. Kalau mudahnya lah syurga tu, tak payah uji apa-apa, tak payah kena apa-apa, tak payah dibayar dengan apa-apa, semua orang masuk syurga, saya masuk syurga, tuan-tuan masuk syurga. Tapi kita kena bayar nak masuk syurga. Apa bayarannya? Sabar. Dengan kerana ayah dan ibu kita. Seorang ibu dan seorang ayah sabar dengan kerana anak-anaknya. Kena sabar. Sebab kita ayah pun nak masuk syurga. Betul tak? Ibu pun nak masuk syurga. Jangan guna kuasa veto ibu. Kamu tak balik tengok ibu 5-6 tahun, ibu tak maafkan kau. Jangan guna kuasa veto tu. Kita nak jadi ibu yang salihah. Ibu yang salihah, ibu yang memaafkan anaknya. Anak yang salihah sentiasa meminta ampun dengan ibu dan ayahnya. Jangan dua-dua degil. Ibu pun tunjuk kedegilannya. Anak pun tunjuk kedegilannya.
Hari ini saya pesan kepada semua orang, kalau jadi ibu, jadi ayah, maafkan dosa mereka. Jangan kita sombong dengan ayah. Anak-anak, kalau hidup nak berkah, selalu minta maaf dengan mak dan ayahnya. Jumpa mak ayah, minta maaf dengan dia. Mak, abang minta maaf. Ayah, abang minta maaf. Mak kita tanya, bang, kenapa abang minta maaf? Tak sampai raya lagi ni. Kita selalu minta maaf bila raya kan. Ni raya tak sampai lagi ni bang, kenapa minta maaf dengan ibu, dengan ayah? Macam ni bu, hidup saya ni tak pernah selesai masalah. Saya ada je masalah. Duit saya tak pernah cukup lah bu. Keluarga saya masalah je bu. Saya rasa saya ada buat salah dengan ibu dan ayah tanpa saya sedar. Kerana seorang anak yang barakah, lalu Allah barakahkan hidupnya. Seorang anak yang berkat, lalu Allah berkatkan kehidupannya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah yang tidak pernah selesai, kembalilah kepada ibu dan ayah. Minta maaf dan minta doa mereka, Allah akan selesaikan masalah tersebut. Percayalah. Kedua, apa kata ulama? Kenapa kita ni tak boleh buat baik sampai sekarang? Nak buat baik susah. Susah sangat nak buat baik. Nak zikir susah. Tapi kalau nak sembang senang kan? Siapa pernah bosan sembang kedai kopi 2-3 jam? Tak pernah bosan kan? Minum dengan kawan-kawan, sembang sampai 2-3 jam, tak bosan. Tuan-tuan, cuba ambil biji tasbih, zikir 2-3 jam, bosan tak? Ambil tasbih ni, biji tasbih, tuan-tuan zikir 2-3 jam. Duduk, 2-3 jam zikir. Allah, 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 Allah. Bosan tak? Bosan tak? Tuan-tuan, satu je saya nak tanya diri saya dengan tuan-tuan. Kalau kita bosan sebut nama Allah, di mana tempat kita pada sisi Allah? Kita sembang hal dunia, kita akan segar dan kita sihat. Bila kita mula sebut saja nama Allah, kita mula rasa jemu, rasa bosan. Tuan-tuan, saya soal diri saya, di mana tempat engkau Ahmad Rizam bin Ghazali pada sisi Allah? Kalau ketika engkau sebut nama Allah, 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 engkau mula bosan dengan nama tu. Engkau jemu dengan nama tu. Engkau mula rasa tak suka dengan nama tu. Engkau mula nak tinggalkan nama tu. Engkau mula nak letak dah tasbih engkau bila engkau sebut nama tu. Tapi bila engkau cakap hal dunia, engkau sihat, engkau suka, engkau segar. Siapa aku ni sebenarnya pada sisi Allah? Boleh tak besok aku yang melupakan Allah, saat aku mati aku dapat mengingati Allah? Masa kita hidup ni kita pun lupa Allah. Kita bosan dengan Allah. Kita tak suka dengan Allah. Kita jemu dengan Allah. Boleh tak kita mati dalam keadaan kita boleh la ilaha illallah? Kita tanya, masa dah tak banyak ni. Ketiga, kata ulama, orang yang terhalang taufik, dia kawan dengan orang saleh.
tapi dia tak dapat kebaikan. Kelilingnya orang soleh, tapi dia tak boleh jadi baik. Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab takut menyebabkan hati kita dah mula keras dan menghalang taufik Allah. Keempat, saya ingat dulu bila mengaji macam ni, saya ingat masa saya mengaji dulu. Masa saya mengaji dulu, saya tak mengaji pun, orang lain yang mengaji. Saya suka duduk, bawa kitab, duduk ujung-ujung, supaya orang tak nampak sangat. Sebab saya orang bodoh. Guru ajar kita Arab, sebab saya ni orang bodoh. Orang bodoh ni jadi pemalu, sebab kita bodoh. Maghrib tu guru buka kitab tafsir Jalalain. Jadi saya duduk ujung-ujung. Dia buka, duduk. Lepas isyak sampai pukul 1, guru saya buka 2 kitab. Ada kitab yang dia buka, Iqna Ujair, kitab Iqna. Dan satu lagi kitab Sirajul Talibin, tak silap saya lupa dah. Daripada isyak tu sampai pukul 1 malam. 1 pagi mengaji. Bila saya tengok tuan-tuan, saya rindu zaman tu. Saya rindu zaman tu. Saya rindu zaman saya nak duduk dalam majlis ilmu. Rindu saya tuan-tuan. Saya teringat tu guru saya. Sebab itu tuan-tuan masih beruntung kerana ada insan lain yang dapat menegur kita dalam hidup ini. Macam saya, tuan-tuan, tak ada siapa yang nak tegur saya. Tak ada siapa yang memberi nasihat untuk diri saya. Saya kena melihat alam ini sendiri. Saya tak boleh butakan mata hati saya sehingga saya berada dalam kemaksiatan dan kejahatan dosa yang berpanjangan. Tuan-tuan untung, sebab ada orang nasihatkan kita. Kalau kita sombong, kalau kita kedekut, kalau kita cinta dunia, ada orang ingatkan kita. Sebab itu tuan-tuan, maka peluang yang kita ada ini gunalah sebaik mungkin dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah ini. Apa kata ulama? Perkara yang menghalang kita daripada mendapat taufik, kita suka buat dosa, cepat buat dosa, lambat bertaubat kepada Allah. Buat dosa hari-hari, taubat kita tangguhkan. Sombong hari-hari, tapi tak pernah pun malam-malam kita bangun, ya Allah, boleh tak kau ampunkan dosa sombong aku ni, ya Allah. Kita tanya bila kita sombong? Kita sombong bila kita duduk tempat seorang ayah. Kita je betul, anak kita semua salah. Itulah sombong, tuan-tuan. Tapi kita tak sedar kan? Bila kita jadi guru, kita je betul, murid kita semua salah. Itulah sombongnya seorang guru. Bila kita ada ilmu, kita je betul, kita tak pernah salah. Itulah sombongnya orang alim. Bila kita duduk tempat abang, kita lah betul, kamu adik, kamu kena dengar cakap abang, sebab aku ni abang. Kita sombong tempat abang tu, tuan-tuan. Yang kita tak sedar, yang kita pegang sombong itu selama beberapa tahun. Bila kita ada pangkat, kita sombong. Bila kita ada duit, kita sombong.
Masa kita miskin dulu, pernah kita memiskinkan orang. Masa kita bodoh dulu, pernah kita bodohkan orang. Tapi bila Allah bagi kita sikit je daripada ilmu, kita dah pandai dah cari salah orang, kita bodohkan orang, kita silapkan orang. Tuan-tuan, masa kita silap dulu, kita pernah silapkan orang. Masa kita tak sembahyang dulu, kita pernah hina orang yang tak sembahyang. Masa kita buat jahat dulu, mungkin sebahagian daripada kita pernah melakukan dosa-dosa yang orang lain tak tahu. Jika kita dulu kaki arak, tuan-tuan, pernah kita hina mereka. Kalau kita pernah jatuh kepada penzinaan ketika kita duduk dalam kelompok itu, kita tak pandai nak salahkan orang pun, kita tak pandai nak hinakan orang pun. Tapi ketika kita mula dapat baik, jadi orang baik, jadi orang surau, jadi orang masjid, kita mula hinakan mereka. Tuan-tuan, macam inilah mereka tu, dia orang nak berhenti dari perkara tu, mereka berjuang sekuat-kuatnya untuk keluar dari tempat. Sebenarnya mereka nak jadi orang baik. Kita pernah lalu zaman itu dan perkara itu. Kita kata apa? Tak ada siapa nak tolong aku bila aku nak jadi orang baik. Tak ada siapa nak bagi semangat dekat aku. Tak ada siapa nak pegang tangan aku. Tak ada siapa pun nak doakan aku. Siapa yang nak doakan mereka? Pernah, tuan-tuan? Kita bangun tengah malam. Ya Allah, ada kawan-kawan aku lagi yang masih minum arak, yang masih jahat. Boleh tak kau bagi dia hidayah? Macam mana kau nak bagi aku hidayah, ya Allah? Ya Allah, tadi aku lalu satu tempat, aku nampak ada orang buat jahat. Ya Allah, kejahatan itu dulu aku pernah buat. Kejahatan itu dulu aku pernah lalui, ya Arhamar Rahimin. Boleh tak engkau bagi dia hidayah, ya Allah? Seperti mana engkau telah bagi hidayah dan taufik ini atas aku, ya Arhamar Rahim. Tuan-tuan, kita berselawat kepada Nabi, tapi kita tak ada apa yang Nabi ada. Kita tak mahu apa yang Nabi mahu. Tuan-tuan, Nabi mahu apa, tuan-tuan? Nabi mahu kita sayangkan umatnya. Nabi tak kira siapa engkau. Engkau orang kulit gelap, engkau orang miskin, engkau orang hamba, engkau orang kaya, kau datang dekat Nabi, Nabi akan doakan, Nabi akan tolong. Kita ni hati masih jahat, kita pilih-pilih orang. Orang ni kita kawan, orang tu kita tak kawan. Jahat kita kan? Orang ni kita suka, orang tu kita benci. Tuan-tuan, saya nak tanya macam ni. Nabi buat tak macam kita buat? Tak. Nabi tak buat macam tu. Bilal bin Rabah ni, tuan-tuan, hamba. Gelap orangnya, tak elok rupanya. Tapi Nabi angkat tempat dia. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Sayyidina Utsman orang kaya. Nu'man ni budak. Tuan-tuan, Nabi tak pandai pilih kasih.
baik kan hati Nabi. Kita ni rupanya tuan-tuan jahat lagi. Muka macam orang baik, rupa macam orang baik, rupanya hati kita jahat. Jangan jauh-jauh lah tuan-tuan. Kita dalam keluarga pun kita pilih kasih. Tuan-tuan macam ni lah. Kalaulah Nabi tahu apa yang kita buat, agak-agak sedih tak Nabi? Kalaulah Nabi tahu apa yang sedang kita buat, Nabi sedih tak? Sedih Nabi. Aku tak buat macam ni, aku tak ajar macam ni, kenapa engkau buat? Aku tak ajar pun pilih kasih sesama umatku, kenapa engkau buat? Rupanya kita masih jahat lagi. Yang kita sangka kita adalah orang yang baik dan dah jadi orang baik. Memanglah. Sebab orang nampak kita macam orang baik. Apa yang terakhir? Orang yang terhalang daripada taufik, mereka tahu akhirat itu semakin datang kepada mereka, tetapi mereka berpaling daripadanya. Tahu kan tuan-tuan, kita sedang menuju kepada akhirat. Badan dah tak larat, dah uzur. Dah uzur dah tuan-tuan. Saya pun dah mula rasa sakit lutut dah. Sakit lutut. Nak turun sujud pun dah rasa sakit dah ni. Bukan sakit tu yang kita petikaikan. Rupanya Allah dah nak cabut dah nyawa kita ni. Allah dah bagi tanda dah. Badan kau dah tak larat, sakit-sakit. Kau dah tak kuat macam dulu. Mata kau dah tak nampak. Sendi-sendi kau pun dah longgar dah. Nak turun sujud dah sakit sana, sakit sini. Allah nak bagi tahu apa? Aku dah nak ambil kau dah. Kau tunggulah. Allah ni sayang kita. Aku dah nak ambil kau dah. Kau tunggulah. Sebab itu Nabi kata, orang yang mencintai saat pertemuannya dengan Allah, maka Allah mencintai saat pertemuannya dengan hamba-Nya. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta maaf, minta ampun. Sebab saya bukan orang alim. Cakap pun merapu. Tak ada apa yang saya boleh pesan dengan tuan-tuan. Cuma apa yang saya nasihatkan diri saya, berusahalah jadi orang baik. Jangan kita lepaskan peluang hidup ini untuk belajar jadi orang yang lebih baik. Kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan diri kita dengan diri yang dahulu. Jangan tengok orang. Aku nak jadi macam tu, aku nak jadi macam ni. Ya Allah, boleh tak jadikan aku lebih baik daripada dulu? Jadikan aku seorang ayah yang lebih baik daripada dulu. Jadikan aku seorang abang yang lebih baik daripada dulu. Kalau dulu aku cuma jadi abangnya, aku tak peduli pun adik-adik aku susah. Dia makan ke? Anak-anak dia tak sekolah ke? Anak dia tak ada duit ke? Aku buat tak peduli je, walaupun aku ni abang. Jadikan aku lebih baik ya Allah sebagai seorang abang. Tuan-tuan, sedekah kita
pada adik-beradik kita sebenarnya lebih besar daripada kita sedekah dengan orang lain. Hari ini, malam ini saya nasihatkan jangan tinggalkan adik-beradik kita, tuan-tuan. Yang mana kita dah tinggalkan mereka lama dah. Tolong ya. Karena dia satu mak, satu ayah. Jahat-jahat pun adik-beradik kita, bennya tetap sama. Macam manalah jahat adik kita, dia tak boleh ubah ben dia, tuan-tuan. Kalau saya bin Ghazali, macam manalah jahatnya adik saya tak boleh tukar bin itu kepada bin nama yang lain. Dia tetap bawa nama ayah saya Ghazali. Tuan-tuan, mulai hari ini, jangan tinggalkan adik-adik kita, keluarga kita. Saya minta ni tuan-tuan, kalau kita nak dakwah dulu adik-adik kita, kakak-kakak kita. Tolong ya, jangan tinggalkan dia orang. Kita sibuk dengan orang lain, adik kita masih dalam neraka, tuan-tuan. Kita sibuk dengan orang lain, kakak kita dalam neraka, tuan-tuan. Kita sibuk dengan orang lain, abang kita masih dalam neraka, tuan-tuan. Tolonglah, saya ajak semua. Tolonglah, tuan-tuan. Jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan kakak kita, tuan-tuan. Ya. Jangan tinggalkan adik kita, abang kita. Balik, kalau jumpa dia, peluk mereka. Belajar peluk mereka. Ustaz ni suruh buat semua benda tu, Ustaz dah buat ke? Saya kalau tak buat, saya tak berani cakap. Semua adik-adik saya peluk, saya cium, tuan-tuan. Adik lelaki, adik perempuan. Kadang-kadang orang tengok, Ustaz tu siapa yang Ustaz peluk tu? Adik Ustaz ke? Ya, adik perempuan saya. Saya cium dia. Tuan-tuan, Nabi kata, orang yang tak ada kasih sayang, dia tak dapat rahmat Allah. Sebab itu kehidupan kita ni tengok semua benda. Tengok hubungan kita dengan adik-beradik, dengan orang kawan, dengan jiran, dengan mak ayah. Bila semua tu kita selesai, tuan-tuan jangan risau hal dunia. Nanti Allah selesai. InsyaAllah, tuan-tuan. Itu kadang-kadang saya dah baca zikir tu, zikir ni Ustaz tak mau tengok yang perkara hablum minan nas ni. Jangan lupa semua. Baik tuan-tuan, setakat ni saja yang saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan. Saya minta maaf, minta ampun. Tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya dapat mati husnul khatimah. Doakan anak isteri saya, maka Allah kurniakan juga husnul khatimah. Dan tuan-tuan, tolong doakan apa yang saya buat. Mudah-mudahan Allah terima apa yang saya buat dalam hidup saya. Sakit baki umur ini, Allah terima saya dan amal saleh saya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami dadahkan dua tangan kami, ya Allah. Kami mohon akan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah bantu kami untuk kami berbuat ketaatan dan amal saleh. Ya Allah, tolonglah bantu kami untuk kami tinggalkan kemaksiatan, kejahatan yang kami masih mampu tidak tinggalkan lagi, ya Allah. Ya Allah, tolonglah bantu kami agar kami menjadi seorang ayah yang baik. Ya Allah, bantulah kami agar kami dapat jadi seorang ibu yang baik. Ya Allah, tolonglah bantu kami agar kami dapat menjadi anak yang baik. Ya Allah, menjadi abang yang baik, jadi adik yang baik, jadi kakak yang baik, jadi seorang sahabat yang baik pada sisi Engkau, ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, kami cuma harap sedikit rahmat daripada Engkau dan sedikit keredaan-Mu atas kami, Ya Allah, agar kami dapat menjadi insan yang saleh pada sisi Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada masalah dalam hidup kami yang kami masih belum dapat selesaikan, Ya Allah, kami berharap akan rahmat-Mu. Tolonglah selesai masalah kami, Ya Rahman Rahim. Jika masalah kami yang kami lalui ini disebabkan dosa dan kesilapan kami, tolonglah maafkan dosa kami dan salah kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sebenarnya kami ingin mengadu hal kepada Engkau, Ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Boleh tak Engkau kurniakan atas kami semua husnul khatimah? Ya Allah, boleh tak Engkau berikan kepada isteri dan anak-anak kami juga husnul khatimah? Ya Allah, kerana perkara itu terlalu besar untuk kami minta kepada Engkau, Ya Allah. Kami tahu, Ya Allah, atas dosa kami, kesilapan kami, kejahatan kami takkan dapat husnul khatimah itu, Ya Allah. Tetapi kami mohon, Ya Arhamar Rahimin, kami mohon dan kami minta, Ya Allah, kurniakan atas kami husnul khatimah, kurniakan pada isteri dan anak-anak kami husnul khatimah, kurniakan untuk kakak kami husnul khatimah, kurniakan untuk adik-adik kami husnul khatimah, kurniakan untuk abang kami, Ya Allah, husnul khatimah. Jika kedua ibu dan bapa kami masih hidup, Ya Allah, kurniakan juga kepada mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.